saksi syahidain bagi pernikahan. Jadi syarat saksi terkadang dia berkongsi dengan syarat wali. Sebab tu dalam matan Nabi Syuja' dikirakan wali dan saksi ni syarat dia ni sama, iaitu ada 6 syarat di situ disebut. Taqir wali wal syahidan ila sittati syara'id. Sebut ada 6 syarat. Saksi ni syarat dia, tapi saksi ni dia lebih berat daripada wali. Barang yang tersebut pada kitab syahadah, dia kata dalam bab saksi ni, iaitu barang, yakni perkara-perkara yang tersebut pada kitab syahadah berkaitan dengan bab jadi saksi. Ni belakang bab jenayat tu, bab syahadah kan, prasyarat seseorang tu nak menjadi saksi. Tapi dalam bab saksi nikah ni dia panggil syahadah fil syahadah fi riwayah, dia panggil adalah fi syahadah. Dia ada 2 tu syahadah. Satu lagi syahadah berkenaan saksi dalam bab hudud, itu dia lebih berat. Adalah fi riwayah ni dia panggil masturun adalah. Dalam bab nikah ni saksi dia lebih ringan sikit daripada bab syahadah dalam bab saksi hudud. Saksi hudud dia kena tampil 4 saksi, kemudian dia ada saksi yang lain pula yang mengatakan 4 saksi ni memang layak menjadi saksi. Dia berat sikit. Dan bab syahadah nanti akan ceritalah. Dan ketiadaan ta'yinnya saksi tu bagi jadi wali, makna dia bukan wali yang menjadi saksi. Walaupun dia wakil kat orang, dia wali ayah, kemudian dia wakilkan kepada imam dalam masa yang sama, dia juga sebagai saksi. Tak boleh. Tu yang dulu ni timbul isu, kalau wali wakil dekat tu imam, dia tak boleh duduk dalam majlis akad. Bukan maksud dia tak boleh hadir, maksud dia duduk dalam majlis akad sebagai saksi. Kalau nak melihat, menyaksikan perkahwinan boleh. Budak-budak pun tak layak. Tak layak bukan maksud tak boleh duduk dalam majlis, tapi tak boleh jadi saksi. Perempuan sama ya. Ni hambat orang tua tu saja. Orang perempuan nak tak apa. Menaci, maksud yang tak boleh duduk dalam majlis akad tu, duduk dalam keadaan dia merangkap sebagai saksi. Itu tak boleh lah. Orang panggil dalam satu masa merangkap 2 jawatan. Wali pun wali, saksi pun saksi. Tak boleh. Dua-dua nak ambil dia tu 3. Lepas tu dia ajar ronda. Aduh. Maka tiada sah nikah dengan saksi 2 sahaya. Mana kalau orang yang saksi tu dari kalangan orang yang hamba orang, maka dia tak sah. Dia syarat dia mesti orang merdeka. Atau 2 perempuan. Saksi terdiri daripada 2 perempuan. Saksi bab nikah tak boleh. Saksi jual beli boleh. Saksi jual beli sunat kita mendatangkan saksi kalau kita buat, kita angkat hutang ke, kita angkat apa ke. Tapi saksi perempuan dia 2 orang menepati 1 saksi lelaki. Kalau dalam bab jual beli sunat kita mendatangkan 2 saksi lelaki. Mana kalau kita ambil seorang lelaki, 2 orang perempuan boleh. Saksi bab orang panggil baik bab jual beli boleh. Tapi dalam bab nikah tak boleh perempuan. Bab syahadah tu, sebab tu dia akan bincang dalam bab syahadah. Ada saksi dalam bab muamalat kan. Dia dalam bab mudakahat tak boleh. Bab menjadi saksi untuk akad nikah tak boleh. Saksi dalam bab hudud tak boleh perempuan. Akan datang ni ke depan ni dalam bab syahadah. Tunggu bab jenayat tu lah. Ada umur sampai. Habis tu. Maka tiada sah. Satu. Atau 2 yang fasik, yang ni saksi daripada orang yang fasik. Fasik dia macam tu lah. Tapi maksud dengan fasik di sini tidak adil. Tidak adil pun tak mau kalau wali, kalau saksi. Saksi mesti adil. Kalau tidak fasik tak mau. Kalau wali boleh. Wali kalau tak adil tak apa, janji jangan fasik muktamad. Dia saksi dia lebih berat. Dia tak mau. Fasik lagi tak mau. Tidak fasik pun tak mau. Mau adil.
Maksud dengan kata fasik di sini lebih elok dengan ibarat dengan tidak adil. Tak boleh. Sebab syarat saksi dia mesti adil. Kalau tidak adil tak boleh, fasik lagi tak boleh. Tapi wali tak apa. Wali tak syarat adil, jangan fasiknya. Atau dua yang tuli. Tuli. Maksud tuli di sini kalau cakap biasa tak dengar, kena pakai alat. Tak boleh. Saksi kalau tuli tak boleh. Pasal apa? Kalau ambil saksi tuli dan dengar orang kat nikah ke mana? Kan jenuh ulang kawan tu. Ulang lain tak dengar. Padahal kawan jongkah tak dengar dah. Rupanya saksi tu tuli. Tak sah, dia hilang kelayakan. Sebab dia tujuan saksi ni untuk melihat dan juga untuk mendengar ijab kabul. Tu tujuan saksi. Kan, menyaksikan, kata kami tengok memang lepas menikah pun. Tu saksi tujuannya. Jadi kalau timbul fitnah ataupun tangkapan, kata puak ni tak ada hubungan suami isteri, saksi ni lah yang akan dipanggil. Zaman dulu bukan ada surat. Surat tak ada. Surat nikah tu mai kendia ni lah. Zaman Sayyidina Abu Bakar mana ada surat nikah. Benda bid'ah semua tu. Tapi ada maslahah kan. Dari situ senang lah kita tengok, rupanya dah nikah dah. Tidak jenuh. Nikah seminggu dua saksi tu mati. Jenuh jari. Kan? Tu dia ada maslahat dia tu. Kadang-kadang saksi tua-tua orang masjid kan. Mai tu bila tu siap merumah dah, dia nak mati bi. Tu siapa yang tengok? Tu yang kata tu. Bila ada buat sijil tu, sijil nikah tu. Siap buat maikat ke. Kan boleh buat maikat kan, pergi buat sisi clock print. Jadi apa nama, macam sijil nikah tu. Dan atau dua yang buta, saksi itu dari kalangan orang yang buta. Buta ataupun kelabu teruk. Kelabu teruk, kalau telinga ni dia disebab kata kena pakai alat. Kalau dengar juga tapi tak dengar macam orang muda tak apa. Jadi jangan masuk tuli ni sampai nak kena buh alat baru dia dengar. Tu tak sah jadi saksi. Kalau buta ni, masuk buta ni jangan kelabu teruk. Walaupun tak sampai buta, kalau buta lagi tak boleh lah. Kelabu ni teram lah. Tu kata kelabu ni sekira-kira kalau dia pakai spek mata, dia buang spek, ketahuan orang. Tak apa. Ada tekak pangkat kelabu yang teruk kan, buka spek, pedih oi. Duduk dekat tak tahuan. Tapi kalau kita ni kadang-kadang rabun dia banyak kan, rabun dekat, rabun jauh. Setengah orang rabun dekat, setengah orang rabun jauh. Saya rabun jauh. Duduk kat dia orang senyum, saya tak senyum. Mana tahu kata dia senyum. Yang tahu kata dia senyum, dia abang kata aku duduk renyah, hang tak renyah. Mana aku nampak. Tahu. Main dekat-dekat. Hui, hang ke? Di Kembang. Duduk tengok, tahu kata orang tapi tak tahu. Orang panggil apa, tak nampak, tak ketahuan hidung mata di Kembang. Main dekat. Hang ke? Tahulah kata orang kan. Tapi dia tak nampak muka tu. Dia serupa lebih kurang CCTV pecah gitu. Nak skin tarik muka tu tak nampak. Kalau rabun sampai pangkat buang spek. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Cucu cakap tak dengar suara ni, siapa dia? Nak tekam tak boleh lah. Pasal lagu kawan ni tengok badan. Dia mau buang ke spek pun kita nampak orang lah, tak apa. Orang pangkat sampai spek tebal tu jadi. Dia buang spek. Tak tahu apa. Pegang buku, pegang handset sampai duduk lagu ni. Kita tengok orang. Dia punya kabun dia tu pangkat tahap ni. Bila ada dah teknik perubatan, dia panggil laser tembak dalam mata. Dia sengkang mata. Ada kawan orang kampung 60-an. Dia kata bunyi peruk dalam mata. Dia kata kalau tak pasal ni aku lari lah. Tapi dia kata buang-buang tu cerah elok lah. Buang selaput tu. Dia pakai laser ni. Dia kata ada tak terpejam ke? Pejam apa? Dia bubuh tang tu mana dia pejam. Kata pejam-pejam hilang kenin. Dengan bulu-bulu mata terbang. Dia sengkang tu kan, macam kita ambil gigi tu. Sengkang tu bunyi peruk. Mata ada terseriau. Tapi dia tak habis-habis tu mata memang terang elok lah. Saya kata ada belum ni bujang tak apa nampak. Dah nampak bujang. Gila tu. Bila melawak ni apa.
Dia ada rawatan lah ni, teknologi. Kalau rabun teruk lah, rabun teruk tak boleh. Buang spek tak tahuan orang tak boleh. Masuk buta tu rabun teruk lah. Kalau buta lagi tak boleh lah. Atau dua khunsa, sebab khunsa taraf dia ni bawah pada lelaki-lelaki. Walaupun dia tak turun sampai peringkat perempuan, dia syarat mesti lelaki-lelaki. Atau yang sudah ta'yin bagi jadi wali. Dia sudah ditentukan jadi wali. Dia tu wali, walaupun dia wakil ke orang. Macam mereka ni wali saudara kan. Ayah tak ada, abang dia 4 orang. 4 orang pergi majlis angkat. Tapi yang jadi wali, abang nak sulung. Maka abang tu juga nak dikira sebagai salah seorang daripada 2 wali, tak boleh lah. Walaupun kira kelayakan dia layak, sebab dia paling bagus daripada 4 orang tu. Tak kira gitulah. Kalau dia jadi wali, tak boleh dah jadi saksi walaupun dia wakil kat tu imam. Berangkap 2 jawatan lah ni yang tak boleh. Maka jika berwakil oleh bapa atau saudara yang tunggal, bukan yang tinggal. Maka jika berwakil oleh bapa, ni bapa dia ni wakil kat tu imam lah. Atau saudara yang tunggal, ni sifat bagi saudara. Kalau bapa memanglah tunggal, mana ada pak banyak orang kan. Pak seorang tu, yang ni saudara yang tunggal, mana seorang dia wakil ataupun saudara dia tu wakil pada nikah. Dan yang ni padahal hadir ia saudara ataupun bapa tu serta yang lainnya, lain daripada bapa dengan saudara. Mana ada orang lain lagi ramai, tiada sah nikahnya. Maksud yang lain tu bukan ramai. Dan hadir yang ni ada dalam majlis akad tu, ia bapa atau saudara tu serta yang lain, mana serta saksi seorang lagi. Tidak masalah, tak masuk elok. Mana dalam pernikahan yang berlaku tu orang tak ada. Yang ada tu imam seorang, nak terana seorang, pak dia seorang, saksi seorang. Betul, nak buat guna bagi cukup. Pak dia kata tak apa, saya wakil kat tu imam sebagai wali untuk akad nikah, saya jadi saksi dengan kawan ni. Tak boleh. Tak boleh. Tu dia kata tiada sah nikah bapa dan saudara tadi. Sebab apa? Kerana bahawasanya bapa atau saudara tu wali yang mengakad, dia masih lagi title dia, kedudukan wali yang mengakad. Dia masih lagi orang kata jawatan wali. Sebab jawatan wali ni walaupun dia wakil tak tertanggal. Bila-bila masa saja dia boleh cup. Tak imam tak sedap angkat, saya angkat sendiri lah. Padahal tadi wakil dah. Kan, sebab dalam masalah wakalah ni dia panggil aqdun jaizun minat tarafain. Bila kita wakil sesuatu dekat orang, boleh kita yang berwakil ni perbatai dan dia yang diwakil tu perbatai. Ada mahbab atas hang wakil pada tu ni suruh panggil nuri, aku minta maaf, aku nak kena pergi Pahang ni. Mak menekan aku tak sihat dah. Tak ada nak manggil ni. Tak apalah tu. Mana boleh tolak. Dia panggil aqdun jaizun minat tarafain. Bab wakalah. Sebelum dia buat, boleh tolak. Maka tiada boleh jadi saksi. Dalam masa yang sama dia nak jadi saksi. Sebab bila wakil kepada seseorang dalam sesuatu perkara, tidak tertanggal kuasa orang yang mewakilkan tu. Lepas tu dia masih dikira status dia masih wali. Lepas tu dia tak boleh dalam masa yang sama dia juga nak jadi wali. Tapi kalau ramai tak apalah. Ada 4-5 orang lagi yang nak jadi saksi, tak apalah, dia wakil kat orang, dia duduk situ, dia tengok nikah, tapi tak dikira dia tu sebagai saksi. Habis. Dan sah nikah dengan saksi 2 anak laki-laki bagi suami dan isteri.
Dia tak syarat ambil orang luar. Yang tak boleh ni, anak jadi wali bagi mak dia ayah. Kalau dia jadi saksi tak apa. Tak syarat mesti ajnabi. Tu boleh tu, sah nikah. Dengan saksi dua anak laki-laki. Anak laki-laki mana? Bagi suami isteri. Mana mereka nak nikah balik lah. Bercerai. Ni nak, kita duk kata nikah tanpa dah laki bini kan? Tak, maksud dia mereka ni asal dia pasangan suami isteri. Mereka kahwin boleh 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Mula-mula beranak boleh laki, lepas tu perempuan, boleh laki, boleh perempuan. Orang tua-tua kata karang bunga boleh sepasang, 2 pasang. Lepas tu tiba-tiba bercerai. Bila dia bercerai, akhirnya anak-anak apa nasihat apa pujuk balik, nikah balik lah lepas habis iddah. Kalau duduk dalam iddah boleh rujuk. InsyaAllah habis iddah dah setahun dalam kali, tak apalah. Tengok pasal nak cerai, habis anak cucu jadi selera ni, dah mereka nikah balik. Ambil siapa jadi saksi? Ambil anak mereka tu, 2 orang tu. Boleh, tak ada masalah. Tak ada tak syarat daripada orang yang luar. Atau 2 anak salah seorang daripada keduanya. Ni pak dia duda nak pergi menikah dengan orang. Ataupun seorang ni pergi menikah dengan janda. Janda tu anak 4-5 orang dah. Nak nikah tu siapa jadi saksi? Anak dia. Boleh, tak ada masalah. Siapa kata tu? Seperti barang yang ni hukum yang dinaskan atasnya, atas barang tu. Siapa kata nas tu? Dia istilah lah dalam fiqh. Bila sebut nas, itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang nas. Nas ni makna cakap dengan jalan soreh terang, bukan atas jalan mafhum. Nasar ni kuat lah. Imam Syafi'i sebut terang-terang. Kah kah? Seperti barang yang tu bawah ni. Oi, bawah. Atau satu seorang bagi salah seorang. Dia dah langkau. Nah ni tak ada khilaf ni masalah ni, anak jadi saksi ni. Mazhab Syafi'i kita tak ada khilaf. Atau 2 anak salah seorang daripada keduanya. Boleh belaka lah, sama ada anak mereka kedua-dua ataupun 2 orang saksi tu anak hak laki ataupun anak hak perempuan, ataupun seorang hak laki seorang hak perempuan. Duda menikah dengan janda kan. Janda tu pada anak jantan, duda janda tu pun ada anak jantan. Masing-masing ambil seorang, ambil anak ni seorang, anak kawan ni seorang jadi saksi. Boleh. Atau seorang anak bagi salah seorangnya dan seorang anak bagi yang satunya gu dia lah, makna seorang anak bagi hak suami dia dan seorang anak lagi bagi apa nama, bagi isteri dia. Boleh lah, sama ada kita kata anak daripada dua ke, anak salah seorang daripada dua ke, ataupun seorang satu. Boleh lah. Dan 2 orang seteru bagi keduanya, bagi suami dan isteri. Ambil musuh pun boleh. Seteru di sini iaitu seteru kerana Allah. Kalau seteru bukan kerana Allah tak boleh. Pasal dia akan jadi tuhmah. Mereka ni memang musuh, tiba-tiba ambil jadi saksi. Takdirnya lepas daripada tu ada tangkapan kata, mai buat siasatan kata hampa ni pasangan suami isteri ke? Apa kata ya, pasangan suami isteri. Hampa menikah bila? Menikah hari ni. Mana saksi? Panggil saksi. Saksi kita tak tahu. Dah musuh. Tu dia jadi kesan yang akan bawa pergi situ. Tapi kalau musuh kerana Allah tak apa. Pasal apa? Mereka tak kawan baik ni pergi ambil jadi saksi. Ada juga. Kadang-kadang menikah tu kan. Tapi disebabkan Tok Imam panggil, buat dia kan belakangin. Musuh tu. Kan? Saksi daripada pihak masjid ni dia akan ambil 2 orang AJK masjid. Mai jadi saksi. Salah seorang atau dua-dua ni dengan pak perempuan yang nak nikah dengan tak belaga. Tapi nak buat lagu mana? Prosedur kan? Ada berlaku juga. Kita kata nikah pandai cari kita, haram sungguh. Buat masjid marah kan. Ngungam. Orang buat tentang apa haram tak nak duduk ni. Aduh. Kelai tak apa nak belaga angin lah. Kalau atas bukan kerana Allah tak boleh. Tapi kalau musuh kerana Allah tak apa. Pasal apa masjid marah kat dia. Orang tak marah kat dia. Syiah piang tu.
Cuma tak kata, tak sampai kufur lah kan. Ataupun Wahabi call, taklah sampai kata Tuhan, apa nama, tajisim Tuhan tu kan. Cuma dia kata apa nama, baca apa Yasin malam Jumaat mengarut. Tu kita kena seteru. Memang disuruh seteru, jangan duk kawan rapat. Tu dia panggil perseteruan kerana Allah. Tak boleh duk jadikan sebagai sahabat baik. Wahabi ni kalau kawan. Ini dia buat kenuri meneru kita pergi. Itu perseteruan kerana Allah. Hak tu tak ada masalah lah. Tapi kalau seteru bukan kerana Allah, tak boleh. Ambil saksi hak musuh. Ini boleh jadi. Kan? Bila jadi kes apa, pihak berkuasa panggil saksi siapa yang jadi saksi nikah hampa ni. Dia kata tak tahu, kami tak tahu apa pun. Padahal dia apa saksi. Dia akan membawa sampai peringkat tu lah. Itu satu je dah. Sikit ke. Dan sah nikah dengan dua saksi yang mastur adilnya. Dia panggil masturun adalah. Dan masturun adalah ataupun adalah fi riwayah ni dengan maksud tertutup dan terlindung keadilannya. Mana pada zahir orang tengok dia ni orang baik lah. Salah dia buat, salah dosa kot belakang orang tak tahu tu, kita tak tahu. Dia orang panggil memada. Pada tengok zahir, dia ni orang main masjid ni, orang sembahyang ni, orang puasa ni, kan, orang yang pergaulan kita kenal lah kerja hidup dia. Tapi dia ni ada satu tabiat buruk dia, orang tak tahu. Apa dia? Dia suka minum berekor. Siapa pun tak tahu, bini pun tak tahu. Tak apa. Kan dia tampil menjadi saksi sebab orang tak tahu kerja buruk dia tu. Kan? Tapi kalau orang berkata sampai ada video bah, tak ada saksi kot. Kan? Tu tak boleh. Ada panggil masturun adalah. Kalau dia tahu dia jadi pula, dia sendiri orang tak tahu, dia tahu. Dia betul dia. Dia tanggung seorang-seorang dia. Pernikahan tadi ni tak terjejas. Tak terjejas. Dia tanggung, dia tak layak. Macam orang tak layak makan zakat, sapu juga. Macam tu. Yang tak layak pergi bagi ke orang kan. Makan juga. Hak kawan bagi tak ada salah apa. Hak dia terima tu salah. Abang saya tak layak. Bukan belagak, tak layak. Tak cukup syarat. Saya tak cerita. Ya kaya, lebih kaya pada ni lagi. Tu mastur adalah. Memada dah lah, makna syarat tak apa berat, suruh periksa. Ada siapa hak orang kenal-kenal dia, mai abang tengok macam mana, kok ada kok dia buat sengak-sengak. Tak sampai pun itu tak payahlah. Tapi mastur adalah memada dengan terlindung dan tertutup dia punya keadilan. Adil ni baguslah, baik. Adil ni dia penilaian dalam bab fiqh gitulah. Kalau dalam bab mustalah hadis dia tak sama. Keadilan di sisi Imam Bukhari lebih ketat. Imam Bukhari hadis dia nak terima tak. Imam Bukhari biasa tengok kawan tu ulama hadis. Dia pegang benda kur ayam mai. Buka-buka tak ada tangkap ayam, nak tangkap ayam. Imam Bukhari tak ambil dah hadis dah. Imam Bukhari halusi semua. Kalau bab adalah. Sebab tu status hadis, kadang-kadang hadis tu dihukum tak sebab seorang perawi dia tu dihukum tidak adil. Sedangkan ulama lain ada hukum adil. Penilaian tu. Dia bab hadis ni. Dia panjang cerita lagi bab dalam jarah ta'dil. Mengaji khusus bab jarah ta'dil. Saya pun mengaji sikit-sikit gitu ya. Bab jarah ta'dil ni payah. Imam Abdul Rahman Ibn al-Mahdi, Imam Ali al-Madini, Yahya Sa'id al-Qattan, tu dia panggil imam jarah ta'dil dalam bab hadis lah. Siapa yang kata mastur adalah ni ataupun mastur adil tu, iaitu yang tiada diketahui akan memfasikkan, kan sesuatu yang memfasikkan bagi keduanya bagi saksi. Mana kata kita tak tahu secara zahir dia ni orang lebay lah kan. Lebay-lebay ni orang bagus-bagus lah.
Orang dulu ni panggil lebay lah. Kan? Ni geng-geng lebay ni makna geng bagus-bagus lah. Bukan lekeh. Bila ni biasa sebut geng 4 lebay. Lekeh dah. Benarnya lebay ni satu kedudukan yang tinggi dalam agama. Zaman-zaman saya mengaji dulu ni, Tok Guru cerita lah. Kalau seorang tu mengaji penuh lah, tak sampai 20 tahun orang panggil lebay. Sebab tu orang tua-tua dulu orang panggil lebay Sa'ad, lebay Kudui. Ngaji lama mana? 4-15 tahun ngaji. Label lebay. Lebay ni orang bagus. Pada kata lebay ni orang soleh-soleh, orang baik-baik. Tapi ilmu dia tak sampai jadi guru. Kita lah lebay lagi, game 4 lebay. Pandang hina. Wah, game 4 lebay ni dalam kedudukan agama kita orang mulia. Orang buat sendam ni game 4 lebay. Kalau mengaji 20 tahun lebih, tak sampai 30, dia panggil ustaz. 30 tahun kat atas baru bagi tok guru. Dah ngaji sampai 10 tahun tuan guru dah. Aduh. Tu ada setengah guru buat teka antara cikgu dengan ustaz, hak mana tinggi? Mana tinggi? Guru lebih tinggi pada ustaz. Sebab guru dipanggil tuan guru, mana ada orang panggil tuan ustaz. Mudah ngaji tak ada apa tuan guru Syekh. Oh. Ngaji puluh tahun tak ada. Tak lebay pun tak apa nak boleh lekat ni. Nak panggil lebay pun tak lepas. Panggil ustaz dah. Orang tanya pada guru mana Pak Da ni? Kadang ni panggil ni untuk guru. Pak Da kata buah kurma 3 macam. Satu kurma dia panggil balah. Balah ni kurma muda. Tak boleh makan ni. Tak boleh makan. Lepas tu dia mula masak separuh. Dia panggil rutab ataupun busrun. Busrun ni dia masak penuh. Satu lagi dia masak sampai pangkat boleh jadi kurma. Dia makan masak. Kan? Makan masak. Jadi buah kurma muda naik umur dia tu sampai jadi rutab ni masak ataupun separuh masak ataupun dipanggil dengan busrun. Sampai pada tu dia biar sampai mengkai masak elok, dia berubah lama masa dia akan menjadi kurma, dia panggil tamak. Dia tu tahap buah kurma. Lah ni baru tahap rutab tak sampai panggil tamak dah pada dia kata. Ada siniak kata. Tak ada nak sampai rutab panggil tamak dah. Ini gitu. Lebay. Ini sangkut babak adil ni. Tu saya sebut kau. Ingat tu Haji Saleh Syekh dia sebut. Lebay tu orang adil tu. Istilah kita dulu bila sebut lebay, hormat dulu. Siapa dia tu? Orang tua tu. Tu untuk lebay Sa'ad. Sebut lebay tu memang orang baik. Bila tu jadi lebay. Kadang-kadang paling malang sekali kita lepas panggil lebay malang. Aduh. Panggil lebay malang tu kita berasa agama panggil ni panggil Pak Lebay, geng-geng Pak Lebay. Oh, lekeh sangat Pak Lebay ni. Pandangan jadi menghina syarak. Seperti yang kata Masturun adalah ni memada dengan perkara fasik, orang tak tahu. Maknanya kalau ada sekalipun benda fasik dekat dia, tapi orang pekat tak tahu, maka dia tergolong dalam orang adil. Adil itu dia panggil Masturun adalah, ataupun dia panggil adalah fir riwayah. Dia ada satu lagi adalah fi syahadah. Adalah fi syahadah tu berat. Itu saksi bagi hudud tu. Imam Syafi'i sebut tu. Dan diiktimad, dipegangkan atas dia akan barang yang dinaskan oleh Imam Syafi'i itu siapa dia? Perhimpunan ay jama'atun minal ulama. Ramailah di kalangan ulama yang memegang, yang dimegang sebagai hukum ataupun dijadikan sebagai fatwa mana dia pegang sebagai hukum berkenaan dengan masturun adalah tu, iaitu fasik yang tak diketahui sekiranya adalah, dan tiada sah dengan dua yang mastur Islamnya. Habis nanti kita sambung kat lohak. Dan tiada sah dengan dua yang mastur Islamnya. Ini masalah ada bercampur banyak pahaman ataupun
kita duduk di negeri yang mana bukan majoriti orang Islam, sedangkan masyarakat yang duduk dalam tu Islam dengan tak Islam tak boleh nak beza. Kita Malaysia tak ada kan, macam setengah-setengah negeri kita minoriti. Bila kita minoriti, hak Islam pun kita tak tahu lagu macam siam-siam jadi gitu. Kampung-kampung siam kan, Islam tak Islam semua. Islam pun makan bewak, tak Islam pun makan bewak. Siam-siam jadi gitu. Berbalah contoh. Masuk tempat tu sama capuk siai. Indonesia. Kalau tengah kawasan yang kita tahu Islam tu tak timbul lah sini. Islam kan hukum ni secara menyeluruh. Dia ambil kira habis negeri minoriti, majoriti baru. Tu. Kadang sama kadang pakai lak pendek tu. Rupa-rupanya Islam. Tu cik dulu mula-mula tu Ruda Sofi buka mengajak tu di kawasan nama Jala. Islam asal. Tapi Islam pun dah ditinggal. Hanya Islam saja. Bayang Jumaat pada masjid tu berdebu. Sampai ayam bertelur. Memang tak ada orang Jumaat dah. Dia kata dia pi azan. Keluar habis kampung mai. Mai penuh. Mai aku nak sembahyang dah. Mai tengok balik. Orang tak nak bang lama mana. Dia pergi duduk sorang-sorang pergi cerita balik. Baik Islam panggil mengajak balik tu. Cabaran. Tunggu dulu. Nak balik berapa nak sini. Tunggu dia Sofi dulu kamu. Siam mau tahu dengan cara amalan hidup ni bagus mana kan. Susah kita nak buang pahaman macam Rasulullah nak buang pahaman jahiliah. Nak kikih buang hak tak elok. Duk biasa lama mana dah lepas duk buat benda tu. Duk makan beruk sedap lama mana dah tak boleh tinggal. Lepas beruk makan lutung tak makan. Siang tak makan lutung masin. Tahu betul tak makan lutung banyak masin. Beruk sedap kau tak. Memang perangai dia macam tu. Kita siam perut hijau tu datang apa pun makan. Nak pergi duk kikis pahaman. Cik kata sampai saya buat Jumaat ada seorang, ada dua orang buat ke? Betul sebenarnya lohok. Sampailah orang penuh. Elok Islam pun tu cik tinggal. Tu cabaran ulama tu. Sebab tu lepas kualiti. Pergi duduk tang mana ni tak ada cabaran lah ni. Pergi duduk senang. Pergi mugak tempat cerah. Nak. Mugak tempat cerah. Tempat orang buat taman lah. Pergi mugak. Senang. Pergi mugak lah hutan tu. Itu istilah tu. Orang yang hebat dia mampu menjadikan orang yang jahat menjadi baik. Orang kata didik bagi jadi orang. Macam Rasulullah didik sahabat kan. Macam-macam sahabat. Penyamun pun ada, bunuh orang pun ada, minum arak. Akhirnya semua jadi waliullah. Tu pun hebat. Tu Umar kata orang yang hebat ni dia mampu didik orang jadi orang. Ni kadang-kadang kita ambil belajar, kita ambil cerdik dah. Betul abang kata budak-budak dah cerdik. Dah ambil cerdik dah. Ambil hak bodoh tu buat bagi jadi cerdik kan. Baru hebat. Tapi mampu ke? Tu. Main nak masuk temu juga dulu cari hak cerdik. Tu dah abang kata budak-budak ada cerdik. Cerdik tu dah ambil cerdik. Ambil hak tak apa cerdik tu. Buat sampai cerdik. Baru cerdik tu. Wah, betul kata payah. Tu yang saya tak boleh buka, saya tak boleh. Saya pun tak apa cerdik, nak bagi orang cerdik pun lah. Kita pun tak cerdik. Biar lepas hak cerdik buat sudah. Ayah, bukan senang. Ini macam ni. Sampai dia kata elok, baru dia tinggal kata ni. Balik mai sini. Tu. Masalah aku ni. Allah, mayang Jumaat perempuan memai tu lah. Salam. Salam pun tak kita tak boleh haram. Hoi, kita baru duduk didik mereka ni. Mereka bukan jadi macam tak tahu zero Islam ni zero. Mula balik pada awal ambil semayang satu. Cabaran bukan senang. Tu cik kata Pak Umar lah duk cerita. Dia tak dan satu. Dia salam dia kata tunduk aku tu. Buh kain serban salam. Nah, abang kata tak boleh salam dengan pangkat awal tak boleh. Nak masuk. Tak satu. Itu hukum hakam dia tak turun secara drastik kan. Kalau pup sedah. Barangkali banyak orang tak boleh terima. Itu pun pangkat tu hikmah Allah Ta'ala. Kita salam ni. Meneru lelaki perempuan salam. Buh bawah tapak tangan salam. Kata tak tengok tu aku. Tak boleh. Segak. Cik kalau dah. Cabaran tu kualiti mereka. Jadi tok guru memang betul-betul kualiti. Tak ada begitulah.
والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال إلا. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.